minggu lepas tular di media sosial. Okey. Cakap-cakap daripada penonton-penonton kita, banyak benda mengatakan bahawa rombakan kabinet bakal berlaku. Rombakan kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin bakal berlaku. Tapi sehingga ke hari ini kita tidak nampak benda tu berlaku. Sebenarnya kenapa saya lebih selesa menggunakan perkataan cakap-cakap? Kenapa cakap-cakap rombakan kabinet ini bakal berlaku, Datuk? Ini kerana persepsi rakyat dalam krisis politik yang berlaku sekarang antara UMNO dan Perikatan Nasional ialah soal UMNO tidak puas hati dengan kabinet yang ada. Jadi membawa kepada netizen dan orang awam untuk melibatkan diri, bercerita, cakap-cakap akan berlakunya rombakan kabinet bagi mengelakkan UMNO atau BN keluar dari Pakatan Kerajaan Muhyiddin Yassin ni. Okey. Dan Anwar Musa ataupun Dato' Zuri Mazahir Hamidi, antara dua orang ini ada mengatakan, saya tidak silap antara dua ni ada mengatakan bahawa pada waktu ini UMNO masih lagi dalam perbincangan dengan Bersatu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengenai apa cerita yang ingin tawar-menawar sedang berlaku. Itu yang mungkin sedang berlaku antara kedua-dua parti ini, Datuk. Sebenarnya apa yang Datuk rasa tawar-menawar antara Bersatu dengan UMNO ni? Apa yang UMNO inginkan sebenarnya daripada Bersatu ini? Adakah jawatan tertinggi ataupun dari segi kuasa sebenarnya, Datuk? Dia sebenarnya berlaku ini kerana ketidakpuashati UMNO terhadap kuasa-kuasa para menteri kabinet, khasnya mewakili UMNO. Kerana di kalangan menteri ini ada yang tidak ditunjuk oleh UMNO selama 4 orang. Telah pun dikatakan pilihan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan pilihan UMNO. Dari mereka ni pula, keempat-empat ini tidak mempunyai tugas dan tanggungjawab di dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Maknanya dia bukan ada jawatan dalam parti, tetapi dia menteri di dalam kerajaan Perikatan Nasional ini yang mana UMNO memberikan sokongan. Adakah keempat-empat ni daripada Bersatu ataupun UMNO sendiri? Empat-empat ni dari UMNO, bukan dari Bersatu. Empat-empat ini dari UMNO. Kita boleh lihat bahawa ianya adalah seorang menteri KJ. Itu adalah salah satu mungkin dalam mungkin pemikiran kita, Datuk. Sebab apa? Seperti mana yang Datuk nyatakan sebentar tadi, keempat-empat ini kita dapat lihat, jika digambarkan keempat-empat menteri ini tanpa apa yang dinyatakan, sudah semestinya KJ sendiri. Yang ketiga, Datuk boleh senaraikan. Mungkin ramai netizen, mungkin ini boleh keluar, akan menjadi satu viral. Sebab ini adalah cakap-cakap, Datuk. Kita boleh katakan, kalau orang kata kita balik, ini adalah cakap-cakap. Satu perbincangan ilmiah. Dia begini mudah untuk petunjuk dia. Satu itu KJ, sudah pasti. Yang tiga itu dari Parlimen Johor. Itu dari Parlimen Johor. Tiga-tiga itu dari Johor. Ya, mungkin saya mendapat gambaran. Mungkin antaranya adalah bekas Menteri Besar Johor sendiri. Ataupun Menteri Pengajian Tinggi dulu. Kali itu kita itu kita lupakan. Dia tidak menteri. Dia tidak menteri. Okey, Datuk. Untuk anda yang sedang menyaksikan kami di Big Blue TV pada waktu ini, Big Live pada malam ini, tinggalkan komen anda pada malam ini. Kita bercerita mengenai rombakan kabinet akan berlaku ataupun tidak. Jangan jadikan statement perbincangan malam ini sebagai satu fakta yang kita boleh bawa perbincangan ini di luar. Malam ini adalah perbincangan amat serius, tetapi ini ada tanda soalan. Adakah kabinet ini akan jadi rombak? Okey, Datuk. Kita dapat lihat bahawa sekarang ini kita dapat lihat perbincangan di antara UMNO dan juga Bersatu, antara Datuk Seri Dr. Mazahir Hamidi dan juga Presiden Bersatu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Kita tidak melihat bahawa PAS berbincang di dalam kedua-dua ini. Adakah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mewakili PAS ataupun Muafakat Nasional dalam perbincangan bersama dengan Bersatu ini, Datuk? Isu yang berlaku sekarang antara UMNO dan PBUM, lanjutan daripada pilihan raya negeri
ya. di Sabah, Ya. tidak ada kaitan dengan PAS. Okey. Walaupun malam ini ada mesyuarat mufakat nasional, Ya. tapi saya rasa UMNO tidak akan membawa suara PAS dalam perbincangan dengan Tan Sri Muhyiddin. Ya, dan saya nak ingatkan lagi untuk anda yang baru saja menonton kami di Big Blue TV, jangan lupa tinggalkan komen anda di Facebook kami Big Blue TV, dan juga jangan lupa tinggalkan komen ataupun soalan anda di YouTube kami iaitu di Big Blue TV. Sekejap lagi saya nak tanya soalan anda kepada panel kita pada malam ini, iaitu Dato' Zaharin sendiri, dan nak tanya lagi dengan Dato' Zaharin sendiri. Kita sudah sedar bahawa mungkin suatu hari nanti pergolakan ini bakal berlaku. Mungkin dulu kita dah tahu mungkin pergolakan ini akan berlaku selepas ini, dan inilah terjadinya. Pada pandangan Datuk sendiri, kita tidak lihat gambaran pada sekarang ini, kita tidak boleh nak agak sama ada rombakan kabinet ini akan berlaku. Tetapi selalunya jika cakap-cakap ini sudah tular, mungkin akan berlaku. Sebab saya dapat pasti bahawa di mana Perdana Menteri sendiri kata tunggu selepas hari Rabu ini. Apa yang tunggu selepas hari Rabu ini, Datuk? Dia masalahnya sekarang ni, kita tidak mendesak UMNO itu sendiri, saya lihat tidak mendesak rombakan kabinet. Tetapi keperluan politik hubungan antara UMNO dan PBBM ini ada permintaan untuk mengkaji semula mungkin keempat menteri ini, kerana salah seorang menteri itu telah bergerak seperti sebagai bukan UMNO, masih lagi menghasut ahli UMNO dan menjalankan gerakan untuk nak menumbangkan Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dari itu nampaknya menteri ini kebodohannya amat ketara apabila ada satu surat yang tular yang mengaitkan surat daripada UMNO, dia memberi komen di dalam media sosial. Wahal dia boleh berhubung terus dengan Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tapi ini tidak dilakukan. Seolah-olah dia menyindir Presiden. Dari itu, dari kalangan blok Presiden, kita memang meragukan kejujuran menteri ini walaupun daripada UMNO, walaupun dia bekas naib Presiden UMNO. Jadi saya rasa Presiden akan membawa idea ini, sama ada digugurkan atau tidak menteri ini. Kerana menteri ini lebih merupakan pengkhianatan kepada UMNO dan merosakkan perpaduan di dalam UMNO itu sendiri. Jika dibiarkan, dia akan menjadi barah dan bersesudahan UMNO hilang kuasa, dan dia adalah menjadi macai kepada seorang pemimpin di dalam PBBM itu, iaitu Setiausaha Agong PBBM sendiri. Setiausaha Agong PBM sendiri. Okey, baiklah, kita ada ada komen mengatakan bahawa H2O, Hishamuddin Tunusin, mungkin salah seorang daripada UMNO tersebut. Itu jelas. Okey, itu jelas. Okey. Saya tidak menyebut, tapi saya jelas. Ya, itu jelas. Okey. Kita dah ada dua. Kita tunggu lagi dua. Sekejap lagi mungkin Datuk boleh keluarkan siapa dua lagi tu. Okey. Ada daripada Pak Long di sini. Komen daripada Pak Long dekat Facebook ini. Salam Datuk. Soalan saya, adakah UMNO akan U-turn balik dengan keputusan mereka untuk menarik diri daripada PN? Kita tidak ada U-turn. Kita dah buat kenyataan awal. Tidak berada dalam Perikatan Nasional. Jadi kita Barisan Nasional, BN ini bekerjasama dengan Perikatan Nasional di kalangan ahli parlimen mewujudkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Jadi tidak berbangkit soal U-turn. Dan kita hanya menjelaskan bahawa kita mempunyai kuasa. Selagi perjanjian bertulis tidak ada, UMNO boleh melakukan sesuatu yang luar jangka, termasuk mendesak ahli parlimen yang tidak mengikut blok pengkhianat ini keluar daripada menyokong Perikatan Nasional di dalam parlimen nanti satu masa. Okey, dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Simpang Renggap sendiri iaitu Dr. Mazrul Malik hari ini, ada mengatakan bahawa beliau mengemukakan satu usul kepada Dewan Rakyat agar menggantung sementara urusan kerajaan bagi memberi laluan kepada usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Adakah apa yang diusulkan oleh Dr. Mazrul Malik ini ada kaitan dengan rombakan kabinet? Tidak juga, kerana gerakan untuk membawa usul undi tidak percaya ni lebih merupakan memberi isyarat kepada antarabangsa bahawa Malaysia ini sebuah satu sistem demokrasi berparlimen tetapi tidak demokratik. Kerana kita telah lihat bahawa speaker berkata
bahawa undi tidak percaya itu boleh dikemukakan kepada Dewan Rakyat, tapi bergantung kepada menteri yang meluluskannya untuk diangkat menjadi unsur penting. Dari itu, kalau begitu caranya melihatkan bahawa Parlimen Malaysia ini tidak demokrasi dan tidak demokratik dan terkongkong. Tidak seperti yang dibentuk untuk menjadi lidah dan suara rakyat. Okey Datuk, ada komen daripada penonton kita. Abdul Rahman di Facebook Adakah benar Dr. Mahathir berjaya mempengaruhi kuli sedangkan kita tahu Dr. Mahathir tak pernah mengotakan janjinya pada sesiapa? Saya rasa Tengku Razali tidak ada kaitan dengan Dr. Mahathir dalam keadaan sekarang ini. Kerana Dr. Tengku Razali masih konsisten sebagai ahli Parlimen UMNO dan sebagai Pak Tua di dalam UMNO. Tugas dan tanggungjawabnya cuba untuk melihat bahawa UMNO itu ada keuntungan dalam Perikatan Nasional. Dari itu dia bertindak untuk membuat sesuatu yang memberikan keuntungan kepada UMNO itu sendiri. Jika UMNO berada dalam Perikatan Nasional di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin, lebih banyak ruginya, buat apa kita nak duduk? Itu penyebabnya. Okey Datuk, saya nak tanya satu soalan kepada Datuk. Sekiranya kita bayangkan, sekiranya rombakan kabinet ini berjaya dilaksanakan, apa nasib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia tidak memberi apa-apa. Dia lebih kalau ada rombakan kabinet, bahawa Muhyiddin seorang yang gila kuasa. Kerana melihat UMNO ini seperti budak taskar yang kalau merajuk, kalau menangis, kalau marah dipujuk dengan memberikan gula-gula lollipop. Kita bukan begitu di dalam UMNO. Kita hendak lebih pada itu. Bukan soal hendakkan jawatan menteri, timbalan Perdana Menteri. Yang kita mahu dalam kerajaan ini UMNO dilayan sebagai satu parti politik yang majoritinya besar menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan kemudian Muhyiddin kena sedar bahawa dia hanya ada 6 orang saja asalnya. Yang lagi 24 itu ialah di kalangan orang yang melompat katak. Jadi kita dilihat sebagai hidung tak mancung pipi tersorong dilakukan oleh Muhyiddin Yassin ini. Dari itu tak ada kaitan rombakan kabinet ini akan memperkokohkan kerajaan ini. Sebaliknya akan menunjukkan wajah sebenar Muhyiddin Yassin bahawa dia takut hilang kuasa. Takut hilang kuasa. Baiklah, itu pandangan Datuk dalam yang pertama ini. Kita nak tanya mengenai adakah rombakan kabinet Muhyiddin Yassin bakal berlaku.